seperti ini, seperti biasa, untuk menjelaskan pendirian kita. Bukan nak lawan maki atau lawan fitnah. Kerana kita tidak boleh lari daripada sama ada politik atau dakwah atau pendidikan daripada asas yang disebut tentang kaedah akhlak yang tercerna daripada akidah dan keyakinan. Apa arti kita bicara sebagai orang kuat akidah? Macam setengah orang cakap akidah. Tetapi maki hamun pun kuat, fitnah pun kuat. Akidah itu mesti mencernakan akhlak. Dan akhlak yang baik itu mencernakan syakhsiyah, kepribadian yang baik. Dan kepribadian itu bukan sedekat-dekat tazkirah di surau atau ceramah agama, tapi dalam pelaksanaan urusan kerja kita sebagai pendidik, sebagai ibu bapa, dan juga dalam tata kelola negara, dalam issue of governance. Problem masyarakat di negara kita, di dunia, ya, ini problem pimpinan, amanah, dan isu mana-mana tata kelola ini menjaga mana nak jaga kepentingan ramai. Soal kita dalam keluarga, tak jaga keluarga. Tapi bila kita pelawang, tawar diri untuk khidmat kepada rakyat, kemudian dia angkat sebagai pemimpin, menteri atau pimpinan, maka dia sudah jatuh tanggungjawab yang besar. Tapi tak boleh lari daripada seperti mana kita muliakan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik bukan pada harta, bukan pada keturunan, bukan pada sejauh tak apa nampak, bukan pada karena keturunan itu kuasa. Tidak. Kita tidak pernah dilatih untuk menghormati dan memuliakan Rasul itu kerana kuasanya, jenteranya, kehebatan, kekuatan bala tenteranya ataupun kementerian dan jabatannya atau habuan berinnya. Tidak. Kita hormat dan muliakan Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kerana karakter. Bagi orang Islam tentunya kerana bawa message risalah. Tetapi kita menilai kerana karakter, moral rectitude, kerana soal yang disebut kewibawaan, the integrity. Dia bicara, dia amal. Siapa yang terupaya ikut dia? Jadi tak mungkin. Tetapi dia itu menjadi mercu tanda. Penilaian kita itu paling dekat dengan dia itu paling baik. Sebab itu bila ditanya oleh sahabat, apa dia? Mengapa kita dan bila nak berjuang ni susah? Derita, ada tekanan, ada masalah. Kita ingat kita lah tahu, nah tidak, kena pukul, kena telanjang, kena kerajang. Tapi tiap kali saya ingat itu, saya ingat hadis bahawa sebenarnya ujian kita kecil. Kita riuh, kita naik bas, dia baling batu kat bas. Rasulullah itu baling batu kepada dia. Orang jahiliah ini baling batu bukan kepada kenderaan, baling batu terus kepada Rasul. Jadi kan kita jadi kecil, yang kena kedegang, kita bas. Tak kenal saya. Dan yang baling itu puak jahiliah. Wah, 10,000 Sebab itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya mungkin tidak setuju dengan pendirian pimpinan UMNO, tapi saya tidak musuh ahli UMNO. Saya jumpa, saya tak kisah kamu UMNO ke parti, saya baik biasa je. Kan saya tak latih diri untuk hukum orang atau hina orang, apatah lagi cerca orang, ya. Tapi saya pertahankan pendirian kita. Dan apa sebab kita memilih jalan yang kita rasa betul dan benar. Ini yang disebut tanggungjawab. Anak-anak di sekolah ramai yang hafal, kan dalam teks dulu, ya, kurikulum dulu, hafal hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita bertanggungjawab. Pengembala tanggungjawab, ibu di rumah tanggungjawab, guru, apatah lagi pimpinan, lagi besar. Ni kalau besar pimpinan, allow nak besar. Layanan mesti baik.
makan mesti enak, tapi tanggungjawab paling kurang. Orang kampung, kalau polis di bawah ambil RM200, tangkap, ini rasuah. Keluarga menteri ambil 250 juta duit lembu. Jawab. Mana Ustaz Muda UMNO ni? Jadi ini masalah kita tak konsisten. Ini dalam Islam ini, saya masih ingat. Pasal baru bagi tazkirah, tak cakap pasal ni. Masa saya dalam Habib lagi. Apa erti moral? Apa beza moral sekarang dengan moral dulu? Mengapa Islam dari segi moral dia tak berubah? Aurat di zaman Rasulullah macam ni, sekarang mau jadi tak tukar pula. Dia tak ikut peredaran massa. Hukum yang salah, curi salah, rasuah salah, zalim salah, fitnah salah, zina salah, judi salah. Itu dulu salah, sekarang salah. Dia tak ubah. Ada yang dikatakan coherent, morally justifiable principle. Saya cakap orang putih lebih sikit sebab dekat pantai. Ini pandangan salah seorang pemikir dari Jepun. Nama dia Toshihiko Izutsu, bukan Mitsubishi. Dia kata hebat bila dia kaji Islam. Dia orang Jepun, pemikir Islam, pemikir Jepun. Bila dia kaji Islam, dia kata yang menariknya katanya ubah-ubah, banyak perubahan. Teknologi okey, meniaga okey, buat kenderaan berubah. Tapi dari segi moral, dari segi keyakinan dan akidah moral, dia itu solid as a rock, solid macam Kaabah, tak berubah. Jadi ada yang itu yang dia kata sebab morally justifiable principle. Dia tidak berganjam. Daripada awal, mengapa ditolak Asabiyah dan pimpinan Arab Jahiliyah? Kerana soal kaum. Kalau kamu itu pemimpin, kamu buat salah, clear. Kamu itu rakyat, kamu disalah, hukum. Kalau kamu itu orang Quraisy, kamu salah, dipertahankan kerana kaum kamu. Kalau orang Quraisy pukul orang lain, ini perkauman ini bawa. Islam itu bawa this yang dikatakan perubahan yang besar. Kita guna istilah transformasi, sudah. Saya nak suruh Najib dengar abang mau cakap sikit. Transformasi ni maknanya ini dia. Daripada faham perkauman sempit, dibebaskan, menekankan soal keadilan sejagat. Dari sistem yang zalim, mengongkong pemikiran, bebas, meletakkan keadilan. Itu transformasi. Ini transformasi rasuah banyak juga. Ya. Tapi tak apalah, saya bukan datang nak marah Datuk Najib. Kesian. Saya datang nak tegakkan dasar kita. Pasal apa kita tegur? Tadi ceramah tadi sebut tentang laporan Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara ni mana laporan Ketua Audit Negara yang dilantik oleh Kerajaan Barisan Nasional, bukan kita lantik. Jadi bila dalam parlimen kita kata ini, kamu lantik, ni kajian dia. Jawablah. Dia kata pengurusan negeri-negeri banyak kelemahan. Order barang, screwdriver harga 50 sen, kamu charge RM45. Typewriter atau komputer harga 1,800, kamu charge RM48,000. Dia satu-satu dia tegur. Mana negeri-negeri yang paling baik pengurusan ekonominya dan paling bersih? Pulau Pinang dengan Selangor. Mana kategori tinggi? Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan Kedah, walaupun ada teguran sedikit pasal Kedah. Mana yang teruknya? Pahang, Sabah. Hidup Melayu. Melayu mana hidup macam itu? Jawab soal-soal ini, jangan pakai slogan. Paling tidak dia tak jawab ni. Habis sangat. Inilah Anwar ni, bukan kita tak. Dia okey tapi dia bukan Islam dan Melayu macam dulu. Takkan saya Melayu dulu dah umur 65 tak Melayu lah. Betul. Umur 65 tapi nampak 45. Jadi yang ini kita kena fikir. Sebab tu bagi anak-anak muda umpamanya, tak apa dengar tak. Saya tak bimbang. TV3 maki. Kemudian kita ni jadi macam Dr. Mahathir kata, Anwar okey tapi kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan join negeri ini kepada China.
Jaga tuan-tuan. Ya. Cina DAP lebih lagi teruk. Ya, dah tak boleh percaya. PAS ni tak boleh, PAS ni dah tak Islam lagi dah. Takkan kita bodoh macam tu, sudah boleh percaya. Sebenarnya kau tanya, saya tak maulah ganggu Ustaz Sultan Mahathir ni, kesian dekat dia. Dia lama 86, 87 dah. Tapi yang dia nak bertahan tu apa? Yang dia nak marah sangat ni apa? Sebenarnya kalau tengok, nak jaga syarikat anak-anak dia. Anak dia Mirza beli syarikat arak San Miguel. Hidup Melayu. Syarikat arak pun kita pegang Melayu. Jangan bimbang saudara. Mana Cina boleh lawan? Syarikat arak lebih besar, itu dipegang oleh Melayu. Tun Dr. Mahathir punya keluarga. Hidup Melayu. Bolehkah kita pertahan dari segi Islam? Mana dia Ustaz UMNO? Mana yang Ustaz UMNO cakap soal akidah, soal akhlak, yang bahawa di Selangor semua dah Kristian dah. Di Pulau Pinang Melayu tak ada dah. Guan Eng dah baling semua Melayu dalam laut. Dan dia boleh cakap begitu. Sudah. Dan kemudian Anwar Soros. Tengok, siapa dia Anwar Soros? Bukan dekat senyum Allah. Mengada-ngada lah. Untuk dan ini realiti. Ada gambar Datuk Najib jumpa Soros. Bila orang tanya, rahsia, dia tak bagi tahu. Jumpa di New York, dia kata tak, Soros jemput saya, jadi saya pergi. Ya. Saya tak kata salah, jumpa saya tak kisah. Kamu jumpa, tapi jangan kamu fitnah orang lain jumpa. Ini dia masalah. Baiklah. Ya. Jadi yang nak dipertahankan oleh Dr. Mahathir yang mana? Syarikat anak dia. Satu pegang arak, satu lagi ni petroleum. Dekat ni dekat Kemaman ni, semua tak tahu, orang tahu. Syarikat kontrak minyak paling besar anak dia pegang, Kencana Petroleum. 1,000 juta tak? 1,000 juta ringgit. Ni anak-anak Melayu ni apa dia? Itu saya tak setuju. Dia nak bertahan, sebab tu nak bertahan apa? Nak bertahan betul, nak bertahan Melayu. Bahasa, saya tak tahu langsung. Saya tak, Cina ada, India ada sini. Pimpinan DAP, saya nak bagi tahu, kita tadbir, insya-Allah ambil Putrajaya, saudara. Saya nak pastikan kita tingkatkan mutu penguasaan bahasa Melayu lebih baik daripada yang dilaksanakan sekarang. Ya. Cuma beza, maknanya sekolah Cina, sekolah Tamil jalan, boleh. Tetapi bahasa Melayu mesti ditingkatkan. Tuan tidak tahu langsung. Semua orang tahu, Cina tahu ni. Cuma dia tahu kita adil. Nak belajar bahasa Cina, sila. Apa nak menjadi masalah? Orang Cina tak boleh belajar bahasa Cina. Orang Melayu pun nak suruh belajar bahasa Cina, Ustaz. Okay. Saya pun tahu juga. Woman, saya kata apa? Huaren, Intoren, Malayan, Dayak, Kadazandran. Woman tu se ichiaren. Betul You tahu Cina Jadi bukan masalah. Jadi masalahnya jangan kita persulit orang lain nak belajar. Tetapi kita iktiraf hak dia. Sebab apa orang kata orang Cina sokong? Sebab dasar saya jelas. Orang Islam, penghayatan Islam tak tahu langsung. Sehingga Pulau Pinang sendiri pun. Ya. Pulau Pinang. Lim Guan Eng Ketua Menteri. Dia kata tengok sokong Cina. Cina, Lim Guan Eng Ketua Menteri duduk puji. Yang kamu sukun tu Melayu, Ahmad bin Haji Lebai Sukun, Cina juga. Tapi kawan-kawan kita di Pulau Pinang Pakatan Rakyat, Keadilan dan PAS mengatakan kalau nak itu, kalau nak adil, karena hasil Pulau Pinang dah meningkat, tambah peruntukan Islam di Pulau Pinang. Ini dengan Turki ni sama orang. Ini saya jumpa Perdana Menteri Turki. Dan Pulau Pinang. Dulu semasa UMNO pegang, Barisan Nasional pegang, peruntukan Pulau Pinang tengok. Nihai Awal Agama. Masa UMNO, Barisan Nasional 12.5 juta. Okey. Tahun 2011, akhirnya 2012, 64 juta. Mana Pakatan Rakyat 64 juta naik. Itu pun dia kata tak ada. Bawa DAP sekarang habis musnah kepentingan Islam. Akidah rosak semua dah. Jadi sudah, sebab tu saya kata, sebab tu saya berani, saya katakan, Datuk Najib, tak payah marah-marah. Ini rosak, jahanam kau ni, tak payah. Kita debat.
biar rakyat menilai. Takkan saya nak begitu, hei Najib, tengok macam saya debat dengan Sabri Cik lah. Yang berhormat Datuk Sabri, ya, saya tidak bersetuju dengan pendapat gitu kan. So ada nak berpuik-berpuik, dia punya pasal lah. Jadi saya minta kawan-kawan ulian demikian, ya, istiqamah dalam perjuangan. Jangan jadi masalah. Macam orang tanya, baik, nak perintah sebab apa? Apa beza dengan UMNO Barisan Nasional? Beza besar. Cara kita guna wang negara. Tak boleh. Tok Guru ni Aziz, saya ulang. Berapa tahun kita besar? Masuk 23 tahun. Ada satu balak dia ambil, satu inci tanah dia ambil, satu syarikat dia ambil. Tak ada. Jadi bila kita tubuh kerajaan bagi 4 negeri, Menteri Besar, Ketua Menteri, saya kata dari segi ini, baik Lim Guan Eng, Ustaz Azizan, Datuk Seri Niza, Tan Sri Khalid, belajar daripada Tok Guru ni Aziz. Bersih dan jangan ambil harta rakyat. Dan sekarang ini Lim Guan Eng, sebab apa dia berjaya? Dia strict. Tak ada buang syarikat dia ambil, tak ada kontrak, tak ada tanah negeri dia ambil. Ustaz Azizan begitu, Tan Sri Khalid, tak ada. Ini yang kita rasa kekuatan kita. Paling tidak dia fitnah Khalid lembu ni, kes lembu. Mula-mula dia jadi menteri besar, dia pun tak biasa kena teruk. Dia bagi rumah saya, dia kata, tu sih, macam mana ni? Hari-hari saya bangun lembu, nak tidur lembu. Saya kata, Khalid sabar je, tak ada bendanya. Ini dah nak ugut kamu. Kamu ambil? Dah. Kamu curi duit? Dah. Habis? Duit kerajaan? Dah. Habis? Dah nak. Biar dia untuk disiasat. Siasat, habis. Sekarang lembu itu juga yang tanduk kata wanita. Jangan buat fitnah orang. Lembu tu yang dah tidur berapa tahun tu, dia tengok duduk. Gum. Habis? Sampai nak salak-salak kain ni gitu. Tak, itu kita kena. Jadi saudara, untuk apa kita nak perintah? Saya nak ulang, tiap majlis saya kata doa, dan saya yakin pilihan raya tahun ini atau awal tahun depan kita menang. Saya yakin kita tawan Putrajaya, insyaAllah. Kita pertahanan Drama Kota, Kuantan, Temeloh, Raup, Jerantut, mana kawasan lain, lipis semua sebanyak mungkin dipaham. Sebab kalau kita perintah, apa beza? Saudara tak payah tunggu sebulan. Saya kata menang hari ini, akad sumpah esok 24 jam, insya-Allah saya umum harga minyak seluruh negara itu. Kemudian ke pendidikan, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak orang asli, anak Kadazan, anak Dayak, tu saya bimbang belajar. Saya jamin kerajaan tanggung belanja kamu. Kaya nak anakmu semua angkat. Tak usah gaduh. Ni Cina, Cina pasal pendapat. Tak usah gaduh. Wang kita cukup. Bagi. Jadi kita batalkan PTPTN. Batal hutang PTPTN. Yang kaya takkan Tan Sri saya Mokhtar tak bayar-bayar lah. Tapi yang rakyat tu saya bimbang, kita bayar. Saya jamin insya-Allah. Orang dia kata dia ni tak terlibat UiTM, kursus BTN. UiTM habis Bumi Putra, tak ada. Bahkan kalau bawah kita jaga, UiTM itu martabat dia terus lebih baik ditingkatkan daripada ada sekarang. Ini soal pendidikan. Kita jangan sekat orang Cina atau orang India, tapi kita kena bantu orang Melayu. Tapi ini dah seolah-olah kalau beasiswa kita bagi semua pendidikan percuma, lain nak bagi Cina. Tengok Anwar sekarang nak bagi kepada Cina. Cina kaya tu kawan kamu tak? YTL, Genting tu kawan kamu. Cina kawan aku, siapa yang duduk atas silanya? Ni kawan aku. Dan apa salah saya nak tolong? Cina datang. You ingat kalau Tan Sri kaya nak duduk atas, dulu mana ada Cina mau duduk macam ni? Ini cara kita berkesan sekarang ni. Jadi sudah PTPTN. Kita saya nak turunkan cukai excise. Oh dia kita tak tahu. Sudah saya 8 tahun Menteri Keuangan. Aku tahulah cukai-cukai sikit. Aku reti. Baik. Wanita UMNO Kedah dia kata, tengok tu si Anu ni. Bohong. Mana ada cukai exercise? Saya kata cukai excise. Cukai excise kat Minahoi.
Yang ketua wanita no, kamu lari lah ke pantai tu, kudu gili. Exercise lah banyak, aku tak cukai. Jangan selakai sudah. Yang saya kata cukai exercise. Cukai exercise tu kita Malaysia tinggi. Saya pun tak mau turun serta-merta semua kerana akan beban kewangan negara. Kita turun 20%. Kita menang turun 20%. Jadi kalau nak beli kereta, jangan beli sekarang. Tunggu masuk kita Putrajaya beli kereta. Itu sebahagian. Sudah, tengok saya betul-betul. Kenapa terang lah saya? Tengok betul-betul. Saya cakap dengan keyakinan. Saya lalu itu. Betul. Saya kesian bukan ketika saya Aziza, Nuriza, anak-anak. Saya kesian. Sebab derita saya itu mereka juga tanggung. Dia tanggung. Bukan mudah-mudah. Tangkap, kena pukul tengah mati, masuk penjara, dihina, diaibkan, pencin dipotong. Tak ada pencin. Saya tak kena saya miskin dah. Tetapi masa saya dalam penjara, Azizah nak fikir pasal pelajaran anak-anak tu. Masalah tu tak. Walaupun saya menteri keuangan 8 tahun. Kerana saya tak ambil. Saya tak ambil satu balap. Saya tak ambil 1 inci tanah kerajaan. Saya tak ambil 1 saham Bumi Putra sepanjang belas tahun saya jadi menteri. Oleh kerana dia tak boleh cari itu dia korek lagi jantan, lagi pina. Saya bila balik kampung, saya tanya abang dia, ni belakang ada lembu lah. Dia tanya pasal apa? Tak lah, kalau ada lembu, tengok jantan ke tina. Dia kata pasal apa? Tak lah, kalau ada lembu tina belakang, buat UMNO kasar lah. Dia ambil ke mana? Lembu. Lembu dah lembu. Masuk dakwah, tengok. Lepas jantan tina, lembu. Puak ni boleh buang. Iya. Jahat. Jadi kita mudah-mudahan sampai itu kita doa lah, doa. Yang kita janji ni apa ada semua? Minyak turun, piti-piti ni madu pakatan. Minyak naik, harga gula naik, itu racun. Piti-piti yang kita bayar itu racun BN. Betul saya kata, madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Boleh ikut sekali ya? Boleh. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku.